Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi panduan mewujudkan ID untuk pemilik kompetensi ataupun CO sebagai pengguna baharu. Tindakan ini adalah untuk pentadbir Hermes sahaja. Sedikit pengenalan mengenai proses mewujudkan ID pengguna baharu. Ini adalah proses untuk memastikan semua kaki tangan di bawah organisasi kita telah didaftarkan dalam sistem Hermes, dan terdapat dua kategori pegawai yang wajib kita wujudkan ID dalam sistem, yaitu yang pertama adalah guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP lantikan baharu. Yang kedua adalah pegawai kontrak ataupun guru COS, Contract of Service, yang telah dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ataupun SPP. Dalam proses mewujudkan ID pengguna baru sebagai pentadbir Hermes, terdapat 4 langkah yang perlu diambil, yaitu mewujudkan ID, yang kedua membuat sandangan, yang ketiga mengaktifkan ID, dan yang keempat mengemas kini profil perkhidmatan. Saya juga telah sediakan senarai semak untuk membantu pentadbir Hermes dalam proses mewujudkan ID. Jadi tuan-puan boleh rujuk dalam senarai semak ni untuk lebih memudahkan proses mewujudkan ID lah. Okey, pada halaman utama di pentadbiran sistem, kita pilih atau kita klik penyelenggaraan rekod. Pada fungsi, kita pilih pengurusan rekod pribadi dan kita klik tambah rekod pemilik kompetensi atau papan rekod pribadi. Ini untuk langkah yang pertama. Okey, kita masukkan IC atau nombor kad pengenalan pegawai. Kita klik teruskan. Maklumat yang telah dimasukkan adalah seperti berikut. Nombor kad pengenalan kena double check supaya tiada kesilapan nombor kad pengenalan berlaku ya. Okey, saya klik ya. Adakah anda pasti maklumat ini tepat? Saya klik ya. Adakah anda mahu menambah rekod baru CO? Saya klik OK. Okey. Dan di sini kita kena tambah atau diwujudkan maklumat basic, maklumat pribadi pegawai. Untuk proses mewujudkan ID baharu ni memang makan masa lama sikit lah ya. Tapi saya cuba usahakan untuk tidak mengambil masa yang terlalu lama. Dalam maklumat rekod pribadi ni, saya kena kasih blur lah sebab ini adalah maklumat sulit kan.
Oke, untuk proses dalam status perkhidmatan nih, memang sebagai permulaan untuk kita wujudkan ID, status pegawai adalah belum berkawin ataupun bujang. Tapi kalau pegawai atau pemilik kompetensi telah berkawin, nanti pemilik kompetensi kena kemaskini rekod bahagian keluarga dan tambah maklumat pasangan dan anak-anak, barulah status perkawinan ini akan berubah menjadi berkawin. Dan pada paparan maklumat yang ada bertanda bintang merah, ini adalah mandatory, jadi wajib kena isi. Tapi yang tidak bertanda mandatory pun kena isi juga lah, untuk memudahkan proses yang seterusnya nanti. Begitu juga dengan maklumat alamat. Yang ini kalau boleh semua kena kemaskini lengkap, sebab nanti sama juga untuk memastikan data integrity kita, organisasi kita mencapai 100% tuh semua maklumat kena, yang mandatory itu tuh kena isi juga lah. Adakah Anda pasti untuk menghantar rekod ini? Saya klik OK. Berjaya dihantar. Oke, selesai untuk saya mewujudkan ID untuk pengguna baru. Kita hanya perlu isi maklumat basic atau maklumat asas pegawai sahajalah. Tapi kalau ada perubahan atau pembetulan, CO boleh kemaskini maklumat data pribadi. Oke, yang pertama telah saya wujudkan ID. Yang kedua adalah sandang. Selepas saya wujudkan, saya kena buat sandangan pegawai dalam organisasi. Oke, kita balik pada halaman utama. Kita balik pada halaman utama. Di pentadbiran sistem, sama juga penyelenggaraan rekod. Pada fungsi, kita klik profil perkhidmatan. Kita pilih selenggara sandangan. Dan kita klik melalui pemilik kompetensi. Oke, saya kecilkan paparan. Kita klik cari dan kita klik pemilik kompetensi. Di sini kita masukkan kad pengenalan pegawai ataupun CO tadi. Oke, untuk pegawai ataupun CO yang baru diwujudkan, maklum kita tahu bahwa pegawai itu belum kita sandang. Jadi
kita terus pilih pemilik kompetensi tanpa sandangan. Kita klik teruskan. Oke, dan kita klik pada radio button. Dan kita klik wujudkan rekod sandangan pemilik kompetensi. Oke, saya klik cari. Dan kita cari penempatan pegawai berkenaan lah, di mana organisasi pegawai berada. Oke, kita boleh nampak di sini tapak pejabatan yang kosong untuk disandang kepada pegawai tadi. Saya klik pada radio button. Tarik kuasa sandangan adalah tarik lapor diri pegawai berkenaan lah. Sekejap ya. Oke, untuk kode status sandangan pada tarik luput sandangan ini kita abaikan untuk tarik 31 Desember 9999. Untuk kode status sandangan, pilihan adalah sandangan tetap dan kita klik hantar. Adakah Anda pasti untuk hantar rekod ini? Saya klik OK. Berjaya ditambah. Selesai untuk langkah yang kedua, yaitu membuat sandangan. Oke, yang ketiga adalah mengaktifkan IDCO. Untuk mengaktifkan IDCO, kita balik kepada halaman utama. Di pentadbiran sistem, kita klik pada security. Pada fungsi, kita klik selenggara profil pengguna dan kita pilih mengaktifkan ID pengguna. Oke, saya klik pada warga negara ataupun penduduk tetap. Pada ID pengguna, kita masukkan nomor kad pengenalan pegawai dan kita klik teruskan. Saya ulang sekali lagi. Oke, kita dapat lihat di sini maklumat pegawai yang telah kita wujudkan tadi untuk kita aktifkan ID-nya. Untuk proses pengaktifan ID pengguna baharu, kita tidak perlu lagi membuat aduan pada unit Hermes untuk tindakan pengaktifan ID kerana kita sebagai pentadbir Hermes boleh boleh mengaktifkan ID pengguna baharu sendiri. Jadi saya klik teruskan. ID pengguna telah berjaya diaktifkan. Saya klik OK. Oke, selesai untuk langkah ketiga, yaitu aktifkan ID. Dan yang keempat adalah kemaskini profil perkhidmatan.
Oke, kita balik lagi pada halaman utama. Di pentadbiran sistem, kita klik penyelenggaraan rekod. Pada fungsi, kita klik profil perkhidmatan. Kita pilih penyelenggara profil perkhidmatan dan kita klik individu. Oke, kita klik cari dan kita klik pemilik kompetensi. Kita masukkan nomor kad pengenalan pegawai dan pada pilihan ini kita kekal pada pemilik kompetensi yang mempunyai sandangan, memandangkan kita telah berjaya sandang tadi kan. Oke, saya klik teruskan. Kita dapat nampak maklumat pegawai dan kita klik pada radio button. Oke, dan kita klik teruskan. Seterusnya, kita klik wujudkan profil perkhidmatan baru. Sekejap ya. Oke, pada kode status lantikan adalah lantikan tetap. Tarik kode kuasa adalah tarik pada 1 November 2022. Sorry, pada sandangan tadi sepatutnya tarik adalah 1 November 2022, tapi saya lewat dapat maklumat, jadi kalau boleh dalam sandangan itu kita kena ikut tarik lantikan atau tarik lapor diri pegawai. Yang kedua, kode skim perkhidmatan, kita klik cari. Oke, dan saya pilih pendidikan, memandangkan guru ini adalah pendidikan. Saya klik teruskan. Oke, pada skim perkhidmatan ini pentadbir Hermes selalu keliru dalam memilih sama ada pegawai perkhidmatan pendidikan siswaza dan pegawai perkhidmatan pendidikan. Untuk lantikan baharu, skim yang perlu kita pilih adalah pegawai perkhidmatan pendidikan, yaitu ada pada muka surat kedua nombor 27 pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi kita pilih pada radio button nombor 27. Tarik kuat kuasa adalah sama pada lantikan pertama. Kod yang ketiga ialah kod pihak berkuasa melantik. Saya klik senarai. Nama pihak berkuasa melantik untuk memudahkan proses carian. Saya klik, saya type simbol bintang dan saya type pelajaran dan saya type lagi simbol bintang. Saya klik teruskan. Kita dapat lihat di sini nomor 1 pilihan pertama Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Saya pilih radio button dan saya klik OK. Yang keempat, Ketua Perkhidmatan Pemilik Kompetensi. Kod Ketua Perkhidmatan, saya klik senarai. Sama juga saya klik
saya type pada button bintang dan saya type pelajaran. Seterusnya saya klik teruskan. Kita dapat lihat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Oke, saya klik pada radio button dan saya klik OK. Tarikh adalah masih sama 1 November 2022. Kod status perkhidmatan kita pilih aktif. Begitu juga dengan tarikh, ini tidak perlu ubah sebab dia otomatis. Kod beban perkhidmatan adalah sepenuh masa. Kod asas waktu bekerja untuk guru-guru kita pilih waktu bekerja biasa. Untuk EKP adalah waktu bekerja fleksibel. Kod status pengesahan pilihan adalah dalam percubaan lantikan pertama. Nomor 2. Tempo percubaan pemilik kompetensi. Tempo percubaan di antara 12 bulan hingga 36 bulan, yaitu 3 tahun. Kod status pension adalah belum memilih. Tapi bila pegawai sudah disahkan dalam perkhidmatan dan telah mendapat pemberian taraf berpension, pentadbir Hermes kena kemaskini bahagian yang inilah. Pihak yang memberi taraf berpension pemilik kompetensi adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, memandangkan lantikan adalah daripada SPP. Yang ini saya rasa semua sudah maklum. Untuk tarikh ini kita abaikan dulu. Nanti bila dapat PTB atau pemberian taraf berpension, baru kita kena isi yang ikut tarikh sebenar. Kod jenis gaji adalah bulanan. Kod status gaji adalah minimum maksimum, ini sudah betul. Kod jenis perkhidmatan adalah SSM, Sistem Saraan Malaysia. Yang dua ini adalah sistem lama. Kod grade gaji, kita klik cari. Di sini kita boleh nampak pada grade scheme ada mandatory sini kan, yang ini adalah wajib. Jadi kita pilih DG 41. Saya klik teruskan. Bahagian kumpulan perkhidmatan ini tidak perlu isi. Kita klik saja teruskan. Jadi kita boleh nampak kod gaji DG 41. Oke. Tarikh pergerakan gaji kita boleh nampak berdasarkan lantikan pada bulan November. Otomatik pergerakan gaji pegawai adalah bulan Oktober. Oke, bilangan fail pemilik kompetensi. Untuk lantikan baru saya rasa belum ada lagi nomor file. Jadi kita boleh isi dahulu. Di sini saya coba isi dahulu, belum diwujudkan. Ataupun kita boleh menggunakan record file sekolah sebelum kita dapat nombor file daripada jabatan. Sebab untuk dapat record file jabatan tu memakan masa kan. Bilangan rekod pemilik bilangan rekod perkhidmatan pemilik kompetensi. Yang ini adalah merujuk kepada buku rekod perkhidmatan. Jadi saya pilih 1. Tarikh kuat kuasa pada bulan November pada lantikan pertama. Maklum kita tahu buku yang
ada diwujudkan baru satu. Oke, kategori petunjuk umum saya pilih mengajar. Petunjuk umum pun saya pilih mengajar. Yang ini pentadbir Hermes tidak boleh skip dan wajib dikemas kini, sebab kalau tidak kemas kini akan bagi kesan pada proses dalam pengurusan cuti, untuk terutama dalam janaan cuti lah. Oke, bahagian pangkat, pemilik kompetensi, kod pangkat ini kita tidak perlu untuk pendidikan setakat ini, belum perlu diambil tindakan, jadi yang ini kita abaikan. Dan seterusnya kita klik wujudkan. Adakah Anda pasti? Adakah Anda ingin mewujudkan profil perkhidmatan yang baru? Saya klik OK. Rekod profil perkhidmatan baru berjaya diwujudkan. Saya klik lagi OK. Oke, selepas berjaya kita kena double check. Jangan kalau boleh jangan terus lepas lah. Oke, kita dapat lihat di sini bermula dari nomor 1, status lantikan, tarik semua adalah sama. Tapi ingin saya tekankan lagi pada status pengesahan dan status berpensiun ini kena standby dalam 3 tahun akan datang. Yang ini kita kena wajib kemas kini, sebab kalau tidak ada habis tempo untuk 3 tahun, dia akan keluar data tidak berintegriti kalau kita tidak kemas kini. Oke, kita dapat nampak di sini mata gaji pemilik kompetensi tidak diisi, jadi kena isi. Saya klik tambah. Oke, pada jumlah gaji kita masukkan ikut pada gaji pegawai. Tarik kuat kuasa adalah pada 1 November 2022. Ini adalah ikut lantikan pertama. Tapi untuk yang pergerakan gaji tahunan seterusnya tuh kita kena kemas kini ikut PGT Oktober. Jadi pada tarik luput ini saya lebih suka untuk terus buat tarik akhir untuk tahun akan datang, untuk tahun depan lah, 2023, supaya saya lebih mudah untuk kemas kini gaji pegawai. Mungkin pegawai akan, ini inisiatif saya, pegawai akan naik pangkat, kenaikan pangkat kan, jadi lebih mudah kalau kita kemas kini pergerakan gaji atau mata gaji pegawai setiap tahun. Saya klik hantar. Adakah Anda pasti? Saya klik OK, berjaya ditambah. Oke, saya klik keluar. Selesai untuk mata gaji. Dan kita semak balik. Oke, kita nampak di sini gaji sebenar pemilik kompetensi atau nilai gandaan belum ada data, jadi kena kemas kini. Saya klik tambah. Oke, pilihan adalah 1, sama ada guru atau EKP, ini adalah 1 sahaja. Tarik kuat kuasa adalah tarik lantikan. Oke, saya klik hantar.
berjaya ditambah, saya klik keluar. Untuk tarik luput ini kita abaikan sajalah. Oke. Untuk setakat ini kita hanya perlu kemas kini sampai nomor 22 sahaja, yaitu petunjuk umum pemilik kompetensi mengajar. Untuk EKP, anggota kumpulan pelaksana, nomor 22 kita tidak perlu wujudkan. Oke, selesai untuk profil perkhidmatan. Kemas yang keempat, langkah keempat, kemas kini profil perkhidmatan. Oke, selepas kita selesai untuk profil perkhidmatan, kalau boleh jangan terus lepaslah. Lagi baik kita rujuk pada senarai semak. Di sini kita boleh nampak beberapa lagi modul ataupun submodul yang perlu pentadbir Hermes untuk ambil tindakan, yaitu yang kedua adalah dalam profil perkhidmatan juga selenggara umur bersara pemilik kompetensi. Oke, yang ini saya tunjuk terus pada halaman utama. Di pentadbiran sistem, penyelenggaraan rekod, fungsi, profil perkhidmatan, dan kita pilih selenggara umur bersara pemilik kompetensi. Oke, saya masukkan nomor kad pengenalan pegawai. Oke, saya klik teruskan. Kita klik pada nama pegawai yang ada hyperlink warna biru. Kalau di sini kita boleh nampak umur bersara, tarik berkuat kuasa, tarik bersara ini tiada maklumat, jadi kita klik tambah. Umur bersara adalah 60. Ini kita sedia maklum, saya rasa PHS semua tahu. Nantikan selepas 1/1/2012 option bersara adalah wajib 60. Jadi pada tarik kuat kuasa ini kita pilih 1/1/2012. Ini adalah merujuk kepada panduan pengurusan sistem Hermes yang akan saya kongsi nanti. Tarikh pada option ini adalah untuk yang tarik kuat kuasa, kita merujuk pada tarik yang telah disediakan, bukan merujuk kepada tarik lantikan pegawai. Ini juga terlibat kepada semua pegawai yang ada di organisasi masing-masing lah. Jadi kalau ada kesilapan, kena betulkan balik ya. Oke, saya klik simpan. Adakah Anda pasti untuk simpan rekod ini? Saya klik OK, berjaya disimpan. Oke, saya keluar. Nanti yang ini kalau kita mau semak balik, nanti klik saja pada IC pegawai, nanti dia akan berubah di sinilah. Oke, seterusnya tadi telah selesai untuk tindakan pentadbir Hermes selenggara profil perkhidmatan untuk selenggara umur bersara. Yang lain-lain itu saya telah tunjuk atau saya telah kongsi video cara-cara membuat semakan, cara-cara untuk mengambil tindakan. Yang ini selepas untuk pengurusan gaji,
rekod pribadi, ikhtiar harta, pengurusan cuti, status, deskripsi tugas. Ini untuk kita semak sama ada di JD-nya telah selesai atau belum. Pengurusan prestasi untuk kemaskini penilai pertama dan kedua. Dan yang terakhir setakat ini adalah my portfolio. Untuk langkah-langkah membuat semakan ini telah saya buat terlebih dahulu. Jadi kita boleh coba rujuk klip video sebelum inilah. Untuk lebih mudah saya tunjuk di sini pada YouTube. Kita cari pada semakan data selepas membuat sandangan masuk. Di sini semua telah saya sediakan langkah-langkah untuk membuat semakan merujuk kepada senarai semak. Oke, selesai untuk tindakan pentadbir Hermes mewujudkan ID pengguna baharu. Yang seterusnya adalah tindakan untuk pemilik kompetensi mengemaskini rekod pribadi. Saya harap dapat membantu kawan-kawan PHS. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan